Mukadimah kedua kita nak menuju kebijaksanaan ni, sebenarnya kebijaksanaan ni bermaksud kematianlah. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyakkanlah ingat pemutus kelazatan, yakni kematian." Ni hadis ni dalam poster pun saya ambil letak kat sinilah, sama je hadis dia. Hadis ni ada yang sahih. So hari ni kita nak ambil, kita nak praktiskan ilmu hadis ni yang kita sedang ingat mati, kita sedang dalam remind ataupun ingatkan diri kita. Kita didik hati kita untuk ingat mati setiap minggu. Yang ni secara official kita tengok apa yang kita baca ni kan. Tetapi ada kematian-kematian, berita-berita kematian yang kita dapat. Macam-macam kita dapat. Harapannya kematian tu dapat mengingatkan kita. Sama juga macam kita pergi ke kubur kan. Kadang-kadang kita terlupa yang sebenarnya tujuan utama kita ke kubur adalah untuk ingatkan kita tentang kematian. Kita pergi ke kubur tu sebenarnya sunnah yang paling besar adalah untuk ingatkan kita tentang kita akan mati. Tapi kita pergi, kita menangis sebab kita lebih emosi terhadap orang yang meninggal tu. Kita cerita mak dah tak ada, ayah dah tak ada. Kita jadi hilang. Matlamat asal tu dah hilang dah. Ataupun kita pergi bergendang kat kubur. Ataupun kita baca Quran, dah hilang dah. Kita lebih kepada nak bantu orang dalam kubur. Padahal bantuan dalam kubur tu, orang dalam kubur boleh buat kat rumah pun. Yang utama pergi ke kubur tu, ingat mati kita pergi kan. Ya Allah, saya akan mati, doa untuk orang tu. Tapi kita ingatlah Allah, saya pun akan berada dalam kubur tu juga. Sebab tu, agama sarankan banyak sangat kita untuk ingat mati, termasuk dengan kubur. Dan juga termasuk contohnya macam uban kan, uban kertas kepala ni kan. Ada orang cabut-cabut uban kan. So, uban tu adalah peringatan kepada kita yang kita akan menuju mati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang sahabat mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah SAW, mukmin manakah yang paling baik? Beliau SAW bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas, yang paling cerdik? Ia berkali bertanya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, yang paling banyak ingat mati. Maksud dia orang yang paling cerdik ni sebenarnya orang yang banyak ingat mati. Kan orang banyak ingat mati ni, dia tak perlukan akal yang genius lah. Dia tak perlu pun. Dia maybe, ni tengah ambil result SPM kan. Maybe SPM dia dapat tak lepas pun kan. Tapi ingat mati ni tak perlu ilmu yang tinggi. Tapi dalam konteks agama, sebab kita pun tahu sebenarnya kita buat planning kan. Planning selepas mati tu adalah planning yang infinity tu, yang paling agung, yang paling besar. Kalau kita dah buat planning 5 tahun, 10 tahun, yang tu paling agung. Maknanya orang yang buat planning untuk selepas kehidupan yang infinity dia tu, cerdik lah. Genius lah, bijak lah. Tapi walaupun tak memerlukan akal yang boleh ada PhD ataupun ada degree ataupun ada master ataupun ada SPM score, tak semestinya orang-orang tadi dia boleh ingat mati sepanjang masa, sebab nanti kehidupan dia akan bergelombang dengan dunia dia. Dan keadaan dalam dunia kerja ni pun ada orang boleh bagi nasihat, dia teringat balik, ada orang tak, ada orang yang hanyut, ada orang tak. Jadi kita naklah hari ni, kita nak ingatlah, kita perlulah definisi agama ni, perlu kita faham yang ingat mati ni adalah puncak kecerdikan. Macam itulah, kita ingat mati ni adalah puncak kecerdikan. Dan mereka yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya. Paling baik dalam persiapkan diri dalam berikutnya, cari yang sahih lah, paling baik kan. Yang paling berkualiti lah. Kalau cari yang tak ada kualiti, cari yang dhaif, cari yang palsu, ikut sembarangan, tiba-tiba yang lagi teruk, akidah rosak kan atas ilmu yang kita ambil ni. Kita tak cakna tentang status dia ataupun ni ulama kata, Nabi kata lain, ulama kata. Padahal ulama tu sendiri pun mungkin dia tersilap faham. Maksud dia, kita tidaklah merendahkan ulama. Kadang-kadang ni ujian yang Allah bagi atas kita ni, ulama tu dah betul dah kaedah dia buat tolak tahajud, dia dah ijtihad atas pandangan dia. Cuma kita ni yang salah dalam memahami agama yang sebenar. Sebab agama ni kan sebut, Allah suruh kita baca surah Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim tu, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Nabi suruh kita baca surah tu, jalan yang lurus. Jalan tu kaedah aja. Kita cari yang pertama ni, konsep untuk kita ambil satu ilmu ni, ambil kaedah yang betul dulu, manhaj yang betul dulu, baru cari ilmu tu. So kita memahami kaedah tu, kita letak di belakang. Kita letak yang pertama, kita nak agama ni, kadang-kadang kita ambil tokoh dulu, baru kita ambil tokoh dan kita ambil kaedah dia. Bukan, kita ambil kaedah yang Nabi nak, baru kita cari tokoh agama. Sebab kaedah tu yang penting, sebab kaedah ni yang akan bantu kita. Seperti mana yang kita sebut dalam lafaz kita kan, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, macam tu. Jadi kita naklah faham konsep tu. So yang paling baik ni adalah yang paling sahih lah dalam yang paling berkualiti lah. Biarlah kita solat, katalah markah 100% dapat 70%, tinggilah sepanjang masa. Kalau tak, kita buat banyak benda-benda yang dhaif, kita buat macam-macam kan, dapat 30% je, ataupun langsung tak ada markah. Bila mati nanti
Tengok jadi habuk, jadi asap je, alamak menyesalnya. Dah menyesal. So masa yang singkat ni, ni sama juga, saya tunjuk ini lah, masa yang singkat ni kat sini, alam dunia ni masa yang singkat kita ni, kita pastikan supaya kita ni bekerja kan. Bekerja pun boleh jadi ibadat, boleh jadi maksiat lah. Cuma benda tu atas definisi kita, atas niat kita. Cuma yang sahih, yang ibadat ni, amalan ibadat kita harian lah, solat semua tu. Kita pastikan yang ibadat kita zikir-zikir semua ni yang memang dah betul-betul memang niat untuk ibadat tu, pastikan dia berkualiti lah. Ambil yang paling sahih, yang paling betul lah. Cari ilmu sikit. Dan usaha kat sini yang sedikit ni sangat-sangat berbaloi lah. Bila kita masuk dalam ni, kita fikir, Allah, nasib baik nasib baik lagi padahal Nabi dah larang hadis tu. Kita fikir lah, kita orang biasa kan, fikir macam tu lah. Nasib baik buat amalan ni, nasib baik ikut yang sahih, nasib baik Allah, lega kat sini kan. Lega, rasa banyak lah manfaat kat sini. Tapi cuma, tengok dalam Quran, banyaknya Allah tunjuk dalam Quran tentang orang yang menyesal berada di sini. Nak balik ke dunia, nak buat amal yang baik. Jadi kita tak naklah dalam golongan tu, kita cuba berusaha sementara ada lagi masa ni sedikit ni untuk kita berbekal bekal yang terbaik, yang sahih, dan juga kita ingatlah mati sebab bekalan di sini untuk hidupan yang infinity. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.